Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan doa belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam kelas tajwid untuk kali yang kedua insya-Allah. Okey. Pada pembelajaran kita yang lepas iaitu berkaitan dengan pengenalan ilmu tajwid. Okey, hari ini masih lagi di bawah topik pelajaran yang pertama tentang kepentingan mempelajari ilmu tajwid. Okey, cuma tajuknya lebih kecil sikit. Okey, iaitu berkaitan hari ini kita akan tengok dan belajar hukum mempelajari dan beramal dengan ilmu tajwid. Apa hukum dan beramal dengan ilmu tajwid? Dah tahu ke? Apa hukum kita belajar ilmu tajwid ni? Kalau tahu alhamdulillah. Okey, kalau tak tahu, jom kita ikuti pembelajaran kita hari ini. Okey, nampak kan semua dalam skrin ni? Ada seorang ustazah dengan anak murid dia. Okey, apa ya anak murid dia tanya pada ustazah dan apa ustazah tu jawab pada anak murid dia? Okey, jom kita baca. Apakah hukum mempelajari ilmu tajwid ustazah? Ya, macam kamulah nak tahu kan? Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Okey, hukum mempelajari ilmu tajwid ialah fardu kifayah. Okey, hukum mempelajari ilmu tajwid ini ialah fardu kifayah. Okey, tahu tak fardu kifayah tu apa? Pernah dengar tak fardu kifayah tu apa? Ke hari ini baru dengar? Okey, kalau tak tahu, ustazah terang sikit lah tentang fardu kifayah. Sebab kita belajar dia ni jatuh hukum fardu kifayah. Okey, fardu kifayah ini ialah perkara yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam. Macam kamu belajar ni lah. Kamu belajar ilmu tajwid ni. Untuk apa? Menjaga wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat. Okey, mungkin ada di luar sana yang tak dapat mengikuti kelas tajwid. Tapi kamulah di antaranya yang dapat join, yang dapat bersama ikuti kelas pembelajaran tajwid untuk menjaga kepentingan umat Islam. Jika kita abaikan atau tiada siapa pun yang akan lakukan, maka seluruh masyarakat berdosa. Contohlah dekat dalam dunia ni ataupun dalam sekolah kita tak ada ilmu tajwid. Macam mana? Maka seluruh masyarakat berdosa. Tak boleh lah, sebab kita kena belajar tentang ilmu tajwid ni sebab dia jatuh hukum fardu kifayah. Contohnya menguasai ilmu atau kepakaran dalam satu bidang seperti pendidikan, teknologi, perubatan, kejuruteraan dan perkara lain yang boleh mendatang kepentingan kepada ummah. Macam inilah dalam tajwid ni pentingnya untuk kita belajar sebab kita nak mendalami ilmu Al-Quran. Kalau kita tak tahu tentang ilmu tajwid, kita tak akan tahu juga tentang Al-Quran. Sebab sebelum ni kita tahu kan, kalau kata kita salah baca, itu dikira salah makna. Sebab tu kena belajar ilmu tajwid. Okey. Oh, barulah saya faham. Rupanya yang belajar ilmu tajwid ni ialah fardu kifayah. Okey, hukum beramal pula. Tadi kita belajar. Kan? Hukum kita beramal. Kita dah tahu ni. Kamu dah tahu dah ilmu tajwid ni kena belajar. Sekarang kamu kena amalkan pula. Amalkan ni dalam kehidupan kamu. Sebab apa yang kamu belajar, kamu kena amalkan. Okey, hukum beramal dengan ilmu tajwid pula ialah fardu ain. Hukum beramal dengan ilmu tajwid ialah fardu
fardu ain ke atas orang Islam yang mukallaf dan berdosa kepada setiap orang yang membaca Al-Quran tanpa memelihara hukumnya. Hati-hati ya. Bila kamu dah belajar tentang tajwid, kamu dah tahu panjang, pendek, di mana tempat berhenti dan sebagainya lah. Banyak hukum-hukum tajwid ni di dalam Al-Quran. Sebab apa kita kena belajar ilmu tajwid supaya pembelajaran Al-Quran kita tu lebih elok. Memperelokkan sesuatu kan. Okey. Sebab itulah bila kamu tak amalkan, okey contohnya kamu dah tahu huruf tersebut perlu panjang. Tapi kamu tak panjangkan. Macam mana tu? Mestilah berdosa. Sebab bila kita tahu benda tu kena panjangkan, kita kena amalkan, kita kena panjangkan. Kalau kata ayat itu perlu diberhenti, ada tanda waqaf, kamu perlu berhenti. Perlunya berhenti, tapi kamu tak mau berhenti. Boleh ke macam tu? Sebab itulah kena belajar tajwid. Sebab itulah kena perlunya beramal. Apa yang kita belajar kita kena amalkan. Sebab setiap ilmu tajwid ini, hukum beramal dengan ilmu tajwid ini jatuh kepada hukum fardu ain. Okey, boleh fahamkan dua tu? Mempelajari fardu kifayah, belajar fardu kifayah, beramal fardu ain. Mudah sahaja. Okey, apa tugasan kamu? Okey, untuk hari ni Ustazah tinggalkan kamu dengan satu tugasan. Sila siapkan latihan yang dilampirkan di dalam dokumen PDF yang telah disediakan. Cetak ataupun print lembaran tersebut dan tampal di dalam buku tulis tajwid. Sekiranya kamu tiada kemudahan printer, kamu perlu menyalin di dalam buku tulis ataupun kertas A4. Itu saja. Selamat menyiapkan tugasan. Itu saja daripada Ustazah untuk kelas kita pada hari ini. InsyaAllah. Jangan lupa siapkan tugasan ya. InsyaAllah bila sekolah dibuka nanti, kita akan belajar secara bersemuka dan Ustazah akan kutip semua hasil pembelajaran awak dan Ustazah akan semak. Itu saja. Assalamualaikum.